Assalamualaikum, apa khabar semua? 16 Januari 2024. Senyap je Ukraine sekarang kesian Zelensky. Kerana dia perlukan perang ini di muka hadapan setiap majalah atau media massa. Ini yang dia perlukan. Tapi apa yang terjadi, setiap 5 hari Rusia akan memperhebatkan serangan misail yang besar. Setiap 5 hari Ini mungkin Rusia menukar taktik mereka terhadap Ukraine, kerana Ukraine sekarang menggunakan pertahanan udara Israel. Dengan ia tidak seperti Patriot missile yang agak besar, senang nak dikesan, tapi masih Rusia dapat menyerang Ukraine. Tapi Rusia dengan lebih berhati-hati kerana nyawa askar Rusia lebih penting dan terutama juru terbang mereka. Banyak info pendapat Rusia yang Ukraine, askar mereka yang terbunuh 500,000 orang dari mula perang, dan 30,000 sebulan. Satu hari 1,000 askar Ukraine terkorban. Dan Shoigu berkata 2023 250,000 askar Ukraine kill in action atau cedera. Dan Shoigu juga berkata Rusia attack tapi Ukraine macam tak melawan. Dan Ukraine, kekuatan Rusia adalah 95% dan kekuatan Ukraine adalah 65% jatuh. Dalam masa yang sama, Rusia menukar taktik mereka, lebih banyak serangan melalui jet pejuang, dan Ukraine Air Force Defense lemah, dan Rusia fokus pada Kharkiv. Kerana Kharkiv bandar yang kedua terbesar untuk Ukraine, dan memang dah clear Rusia memang tengah fokus Kharkiv, dan banyak cerita mengatakan Rusia melakukan ofensif di Kharkiv, dan Rusia menyerang kilang-kilang dan tempat askar machinery yang berada di hotel di Kharkiv. Askar upahan luar negara yang Ukraine bayar. Harap Zelensky bayar gaji kepada askar upahan ini, kerana ingat teman-teman, askar upahan Ukraine dari Afghanistan, Al-Qaeda pun pernah datang tapi balik kampung dan tak dibayar gaji. Ini keluhan askar upahan dari luar negara yang membantu Zelensky. Kiev juga jangan lupa banyak Rusia serang kerana Kiev lebih setahun, 2 tahun Rusia serang, tapi Kharkiv adalah lebih banyak serangannya sekarang. Kerana keseluruhan Kharkiv mereka berjiran dengan Belgorod. Belgorod ni Rusia dah dapat. Sebab tu bila Rusia sebenarnya tak nak Kharkiv sebelum ni, tapi kerana Ukraine selalu menyerang Belgorod daripada Kharkiv, jadi Rusia terpaksa menyerang Kharkiv sekarang terpaksa. Lepas ini di mana askar upahan Ukraine dari luar negara nak datang? Nak lari ke mana? Ke bandar yang lebih besar mana? Mereka nak lari ke Kiev ke? Kiev pun teruk-teruk kena Jadi mungkin depan ni mereka akan ke Israel lah. Dan jangan lupa teman-teman support channel YouTube saya ni, share teman-teman, like teman-teman kalau dengar berita saya. Jangan lupa membantu untuk menaikkan algoritma channel ini. Dan juga saya rasa ada yang tidak percaya lagi berita daripada saya. Jadi kenapa anda nak dengar? Carilah channel lain. Kerana saya hanya bercerita tentang berita baik untuk dunia, supaya tidak akan ada negara yang akan menjatuhkan negara Arab atau negara Islam. Kerana polis dunia sekarang, Newcon sekarang dah tergugat teman-teman. Tujuan saya buat berita semua adalah cerita benar. Abu Ubaidah buat statement yang banyak cerita politik Israel sekarang tengah bergolak sesama sendiri,
dan pejuang Palestin menyerang kilang minyak Israel yang besar. Sepatutnya kilang minyak ni dah ditutup lama kerana banyak komplain tentang siapa yang duduk di sana akan menghadapi kanser lah apa. Tapi Israel masih buka kilang minyak ini, kilang minyak yang besar, dan ada missile attack di sana. Ini adalah pengakuan daripada pekerja-pekerja kilang itu kerana letupan di sana. Dan Israel masih tidak mengaku tentang letupan serangan ini. Dan serangan di seluruh kawasan Gaza dari Israel semakin kuat dan Abu Ubaidah dikatakan cedera oleh Israel. Tapi Abu Ubaidah buat video yang dia masih sihat walafiat. 100 hari perang di Gaza, Abu Ubaidah berkata senjata ini dibuat semuanya di dalam Gaza, senjata yang mereka gunakan. Dan apa yang penting perang ini adalah rakyat Palestin pertahankan negara mereka. Dan Abu Ubaidah juga berkata tawanan rakyat Israel yang di bawah kawalan askar Palestin tak dapat dijanjikan keselamatan mereka kerana serangan Israel pada tempat-tempat tawanan ini ditawan di bom Israel. Dan Israel juga ada fantasi untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, tapi pejuang Palestin cuba mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan pejuang Palestin juga nak menyerang Israel Army base dan US base. Dan Abu Ubaidah berkata sekarang askar Palestin nak menjadikan Jerusalem adalah bandar utama Palestin. Rasakan kau Yahoo kau pilih kan, ini yang kau dapat. Dan belum ada berita tentang perang Palestin ini akan berhenti, dan lebih banyak kedua pihak Israel dan pejuang Palestin meningkatkan serangan. Dan di Israel sendiri, para penyokong Yahoo sendiri telah menyokong rakyat Israel. Mereka menunjuk perasaan tapi salah seorang yang menyokong rakyat Israel menunjuk perasaan adalah War Cabinet Israel sendiri. Ini telah menyokong tunjuk perasaan ini, dan ini adalah apa yang Abu Ubaidah kata. Dia telah buktikan yang pergolakan di dalam kabinet Yahoo. Dan bayangkan teman-teman, dulu serangan Israel pada rakyat Palestin hanya membuli Palestin. Tapi kerana pembunuhan Israel pada rakyat Palestin sekarang, dan menganggap Palestin ini adalah binatang, dan sekarang ICJ juga akan bawa Israel dan Yahoo ke mahkamah. Rakyat Israel akan merasa gerun dengan apa yang terjadi sekarang, kerana sebahagian mereka tak nak apa yang terjadi kepada zaman Hitler mereka dihalau akan berulang. Apapun Yahoo terlalu taksub kekuatan yang ada, dapat support daripada US yang membantunya. Kita cerita sedikit balik tentang Ukraine. Artikel dari Axios berkata Biden makin meluat dengan Yahoo, dan Biden yang memberi 100 hari perang dengan Gaza. Tapi apa yang terjadi, seperti Yahoo menunjukkan jari tengahnya kepada Biden. Dan Yahoo tak mendengar kata Atok kerana blind check dari Atok. Yahoo tak nak dengar kata Atok. Dan Axios juga berkata dari info White House terpaksa fikir macam mana sekarang nak cari jalan untuk dunia menyokong US dan perang Gaza tetap Yahoo teruskan. Mereka terpaksa cari jalan macam mana tu untuk dunia menyokong US dan perang Gaza tetap Yahoo teruskan. Ada meeting untuk membincangkan tentang mungkin mencari jalan untuk Rusia dan Ukraine meletak jawatan. Dan yang herannya, perbincangan ini tanpa Rusia. Ini adalah di Davos, perjumpaan sekarang, perjumpaan meeting besar.
Dan Zelensky datang lambat ke Davos kerana Zelensky melayan kedatangan Rishi Sunak dari UK, dan Sunak dan Zelensky telah menandatangani perjanjian joint security untuk sign yang akan membantu Ukraine bukan bulan bukan tahun, tapi berabad bantuan dari UK. Dan UK juga beri duit kepada Ukraine untuk membayar gaji pekerja kerajaan di Ukraine 2.5 bilion, dan UK akan bantu Ukraine membuat drone yang lebih banyak di Ukraine. Dan selepas ini, perjanjian ini juga, jika UK diserang oleh Rusia, Ukraine pun kena bantu UK. Jika ini perjanjian dia lah. Kita tak tahu pula Rusia boleh sampai ke situ nak menyerang UK pula kan. Dan di Jerman pula, berita dari Bild Jerman publisher, mereka katakan Rusia dari mula perang hingga sekarang nak conquer Europe. Dah tiba masanya Jerman untuk bersedia berperang dengan Rusia. Cerita yang keluar ini adalah kerana power neocon di Jerman pun dah lemah. Wakil mereka sebelum ini, Olaf Scholz, dah jatuh daripada menjadi pemimpin di Jerman, dan sekarang pengganti Olaf Scholz adalah sekutunya meneruskan usaha neocon. Tapi sekarang masalah dia, rakyat Jerman dah pergi ke jalanan terutamanya peladang-peladang mereka yang menunjuk perasaan. Hari-hari mereka di tepi jalan menunjuk perasaan. Jadi Jerman pun dah kucak-kacir sekarang. Jerman dah terlalu kucak-kacir. Masya Allah. Kita doakan yang terbaik untuk Palestin. Assalamualaikum. Jangan lupa support channel abang. Okey, terima kasih semua. Hurrah everybody.